Ya, sebenarnya saya agak penat dan jemu, tapi hari ini saya datang juga online sebab kita perlu percepatkan guys. JKJAV telah menjanjikan bahawa bulan 7 dan ke atas, Julai dan ke atas, kita akan dapat lebih banyak vaksin, kita akan dapat banyak supply, dan ketika itulah kita semua kena bersedia untuk bersama-sama dengan cepat-cepat kita pujuk orang tua kita supaya kita vaksin ramai-ramai, kita kurangkan penularan, dan dengan cepat kalau kita bekerjasama kita dapat beraya haji, kita dapat beraya Deepawali, kita dapat beraya Christmas, ya, dan kita dapat semoga anak-anak kita dapat pergi sekolah dengan tenang at least lah tahun depan. 2 tahun dah diorang tertinggal silibus di sekolah, miss pergi sekolah, rindu pergi sekolah, rindu main apa semua. Saya dengar perkhabaran daripada rakan yang bertugas di UK, United Kingdom, yang mana populasi dia dah banyak dah divaksin. Saya tak ingat berapa populasi UK yang telah divaksin, tapi sekarang doktor yang bertugas di hospital tersebut mengatakan bahawa saya tak ingat bila last kali saya jumpa pasien COVID positif dan saya rawat pasien COVID positif. Dah lama dah sangat kita orang tak jumpa pasien COVID positif, dan dia sebenarnya bertugas di salah satu hospital terbesar di UK. Jadi jealous rasanya, ada seorang dalam WhatsApp group tu bercakap kalau boleh dia rasa dia nak pindah pergi UK. Tapi apakan daya, kita semua sayang kat negara kita, suka makan roti canai, suka minum teh tarik waktu hujan lebat. Jadi kita duduklah di negara yang kita sayang ini. Tapi kita kena ramp up kita punya vaccination process guys. Ya, memang mak ayah kita takut. Ya, memang makcik-pakcik kita takut. Pak long kita takut. Saya tahu. Tapi kita pun dulu takut juga nak pergi sekolah. Yang dia orang paksa kita pergi sekolah tu pasal apa? Kita pun tak nak pergi sekolah. Kita nak main dengan kawan-kawan. Kita nak tidur. Tapi dia orang kata tak boleh, nak juga, kena juga pergi sekolah. Kita pun tak nak masuk sekolah asrama, kita tak nak pergi sekolah berasrama penuh, kita takut nak duduk dekat hostel. Kita tak nak ambil SPM, kita takut, tapi mak paksa juga. Kena juga mak kata. Ya, dengan simpan takut tu sebab mak paksa, abah paksa, kita buat juga. Hari ni kita dah jadi orang dah. Cuba bayangkan kalau kita duduk layan, takut tu duduk layan orang takut-takutkan. Saya dulu, bila saya form 1, saya dapat offer untuk pergi ke sekolah berasrama penuh dan ketika itu dekat taman saya memang majoriti Melayu lah, taman tas kat Kuantan. Jadi memang ramai yang nasihat yang cakap kat abah hantar bagus kalau hantar SBP ni banyak banyak opportunities in the future, cikgu-cikgu bagus, tak apa hantar, dia akan belajar elok kat situ dan sebagainya. Tetapi ramai yang menakut-nakutkan mak ayah saya dengan berkata kalau hantar anak pergi sekolah berasrama penuh nanti dia akan dipaksa di sekolah itu untuk tukar agama. Dia akan dipaksa dan ditukarkan agama. Ini semua adalah omok-omokan. Adalah orang yang nak takut-takutkan sahaja. Dia tak pernah pun pergi tengok sebenarnya. Dia cakap je. Ya, dan orang yang berkata begitu tak ada seorang pun anak dia masuk sekolah berasrama penuh. Tapi tak tahulah lepas apa dia sembang macam tu kat ayah saya. Nasib baiklah ayah saya pun macam saya juga Kalau cakap benda yang tak masuk akal dengan dia, nanti kan dia akan balas balik. Mungkinlah saya pun dapat perangai abah kan. Jadi mak ayah saya tak termakan pun dengan kata-kata sebegitu dan ada juga orang-orang yang waktu tu berkata bahawa kalau hantar pergi sekolah berasrama penuh akan dipaksa untuk makan daging lembu, akan dipaksa itu, dipaksa. Tak ada satu pun berlaku guys. Saya duduk SBP 5 tahun, saya lah yang warden paling sayang sekali, saya lah yang cikgu-cikgu paling sayang. Maklumlah kita orang non-Muslim tak ramai, so bulan puasa memang best. Sahur pun ada, sarapan pagi pun ada, makan tengah hari pun kita orang dapat, minum petang pun kita orang dapat, berbuka pun kita orang berbuka lagi dengan dia orang, more pun kita orang makan lagi dengan dia orang. Jadi lagi disayangi sebenarnya dan lagi banyak kelebihan yang diberi, tetapi kita diomok-omokkan dengan menakut-nakutkan kita. Dan bila kita tengok balik orang-orang yang cakap tu sebenarnya dia tak berada pun di tempat tu, dia membongak je. Dia tak ada pun anak-anak dia yang pernah masuk asrama ke apa ke, no. Tak ada. Jadi kita tak patut menjalani hidup kita dengan melayan orang-orang yang cuba hasut, cuba menakut-nakutkan kita dan sebagainya. Bagi saya lagi dia takut-takutkan, lagi kita redah. Aku okey je. Tak ada apa pun yang kau sembang sangat tu pasal apa? Lagi kita kena buktikan kepada dia yang dia tu membongak, yang dia tu menipu. Ya, jadi bila kita vaksin ramai-ramai, kita jadi satu negara yang teguh, satu negara yang herd immunity paling tinggi, kita anti-vaksin pun dah tak tahu nak buat apa dah. Dia pun akan jadi macam oh my god. Sama juga kepada anda yang orang tua anda mengambil vaksin, kalau boleh buatlah video diorang, kalau boleh ambillah gambar diorang, hantarkan kepada rakan-rakan mereka yang lain. Sebab mak cerita
bila mak saya terima vaksin, dia hantar gambar dia kepada kawan-kawan dia lah yang dulu-dulu kami jiran-jiran semua kan. Jadi 3-4 orang, 4-5 orang terbuka pintu hati, lepas tengok mak dah ambil. Jadi setiap orang sebenarnya adalah satu advocate ya. Setiap orang sebenarnya memainkan peranan untuk untuk ajak orang lain berusaha, berikhtiar dan berbuat perkara yang baik demi keselamatan kita semua. Ya, kalau kamu rasa kamu muda, kalau kamu rasa imun kamu kuat, kalau kamu rasa saya boleh beli vitamin C bergelen-gelen, saya boleh buat itu, buat ini, kalau saya dapat COVID pun saya kebal, kamu sangat-sangatlah pentingkan diri sendiri sebab kamu tak fikirkan golongan yang berisiko tinggi di sekeliling anda. Sesungguhnya orang yang rasa dia aja yang saya mampu bina rumah paling besar sekali, saya tak peduli pasal orang lain, walaupun rumah dia gah besar, tak lama untuk rumah dia tumbang begitu sahaja. Sebab kuasa tu bukan pada kamu, kuasa tu adalah pada Tuhan. Sama juga dengan kesihatan, kesihatan bukan milik kamu. Kesihatan milik, ia dipinjamkan kepada kita. Hari ni sihat, hari ni saya bercakap petah, hari ni semua orang cakap best lah Dr. Mala cakap, saya tak tahu sampai bila percakapan ini dipinjamkan kepada saya. Tiba-tiba saya lumpuh, tiba-tiba saya pengsan, I don't know. It's all in God actually. Apa kita boleh buat? Do good, be positive, pray. Itu sahaja. Niat kita sebenarnya yang nampak dekat luar sana. Alright, so itu yang kita boleh buat sebenarnya. So tolong sampaikan salam saya kepada banyak-banyak mak ayah korang, saudara mara korang, orang tua di kampung. Kita nak vaksin mereka, kita nak lindungi mereka supaya bila kita balik kampung, kita boleh peluk, kita boleh cium, kita boleh salam mereka dan kita boleh kita boleh kembali kepada norma baru.